Hasan tadi. Saya juga sependapat sebenarnya dengan rakan saya daripada Kepala Batas, iaitu isu Vestigo ini. Apabila kerajaan menanti Kate Colling daripada dulunya adalah pengurus besar Petrofac, kalau tak silap ingatan saya, bahawa ada satu yang sangat tidak wajar lah bagi saya dalam keadaan bahawa kita mempunyai kehebatan di kalangan rakyat Malaysia. Sebab saya tidak bersetuju kalau mengatakan bahawa kita tidak ada kehebatan di kalangan masyarakat rakyat Malaysia, khususnya pengurus besar dan pengurus kanan di Petronas yang mampu diberikan tanggungjawab untuk mengendalikan Vestigo ini. Yang khususnya yang ingin dapat penjelasan daripada Yang Berhormat Diwala. Kenapa, apakah tidak boleh Vestigo ini memberikan tumpuan kepada marginal field di luar daripada Malaysia, bukannya di dalam Malaysia? Sebaliknya, Petronas Cari Gali sepatutnya membantu mewujudkan lebih banyak syarikat-syarikat tempatan ini untuk mengendalikan, diberikan tanggungjawab untuk mengendalikan marginal field yang ada di dalam negara Malaysia. Dan adakah Petronas Cari Gali khususnya boleh bersedia bekerjasama membantu kerajaan-kerajaan negeri seperti Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu? Negeri-negeri ini mempunyai medan marginal field yang agak banyak yang telah pun ditemui oleh Petronas Cari Gali. Jadi sepatutnya bagi saya bahawa Petronas Cari Gali membantu kerajaan negeri untuk tubuh syarikat macam Vestigo ni. Sama ada kerjasama antara Petronas Cari Gali dengan kerajaan negeri untuk membolehkan kerajaan negeri itu sendiri mendapat manfaat daripada marginal field yang ada dalam kawasan mereka. Terima kasih. Sila, Yang Menteri. Pertamanya perlu saya nyatakan di dewan ini, inisiatif untuk membuatkan Vestigo ini adalah salah satu daripada keputusan Petronas untuk mencari punca pertumbuhan pendapatan syarikat yang baru. Seperti yang kita tahu, kalau dapat saya jelaskan, Big Field semasa dunia mempunyai hasil bumi berasaskan minyak dan gas yang banyak, semua syarikat buat. Tetapi bila dah di usia bumi sebegini, kita jumpa yang kecil-kecil dan tidak ada satu teknologi. Untuk Yang Berhormat mengatakan Vestigo patut pergi luar negara dan biarkan syarikat tempatan beroperasi, sebenarnya tak berapa tepat. Seperti yang saya nyatakan tadi, tak ada syarikat tempatan yang menjalankan operasi di marginal field. Yang ada di bawah RSC, kontrak yang kita bagi, ketiga-tiga kontrak terpaksa kita serahkan kepada syarikat luar. Kenapa? Tak ada syarikat tempatan yang boleh buat. Memang Vestigo dihasratkan pada satu hari nanti dapat beroperasi di luar negara. Cuma buat masa ini, kita terpaksa juga mengukuhkan Vestigo yang baru ditubuhkan April tahun ini, supaya kita dapat menyertai kontrak yang akan diberikan oleh Petronas atau Petronas Cari Gali bagi dimiliki oleh syarikat tempatan. Itu memang matlamat Vestigo. Buat masa ini, Sapura Kencana mendapat projek daripada syarikat luar. Bukan dia dapat sendiri daripada Petronas. Kenapa? Kerana kita belum ada syarikat tempatan yang mampu untuk mengendalikan marginal field kerana kos, kerana kepakaran yang berbeza daripada mengeluarkan dan production marginal fuel ini tidak seperti pengeluaran minyak gas dalam big field. Jadi pada saya, apa yang dicadangkan oleh Yang Berhormat itu belum boleh kita laksanakan, kerana kalau kita nak tubuh pun industri petroleum adalah satu industri yang pada saya sangat tinggi, dan memang penubuhan Vestigo itu kerana tidak ada kemampuan kita untuk menggalakkan, sebab dia bukan macam kita industri peruncitan, pertanian dan sebagainya seperti Yang Berhormat tahu. Dan akhir sekali, saya nak beritahu bahawa sebenarnya berbalik kepada Yang Berhormat Batas, penubuhan ini adalah juga selaras dengan NKEA yang diumumkan oleh kerajaan untuk kita mengembangkan petroleum dan gas sebagai salah satu entry point NKEA. Dan sebelum kita nantinya insyaAllah berjaya dengan sokongan semua, termasuk Yang Berhormat pokok sena, kita sudah ada satu syarikat yang boleh kita harapkan untuk menjadi juara dalam bidang marginal field yang saya nyatakan tadi. Terima kasih. Oleh kerana tuannya komen tiada dalam dewan, saya jemput Dato' Abdul Aziz bin Yusuf Kabul. Sila.
Kulim Bandar Baru bertanya soalan. Di seluruh pelosok menjadi perbualan. Membetulkan persepsi menjadi harapan. Soalan nombor 7 menunggu jawapan. Terima kasih, Bang. Nak berpantun. Betul yang Dipertua, terima kasih kepada Kulim Bandar Baru. Kerajaan sentiasa komited dalam memperkukuhkan kedudukan fiskal negara dan memastikan kemampanan fiskal jangka panjang. Selaras dengan usaha konsolidasi fiskal, tahap defisit sebagai peratusan kepada KDNK telah berjaya dikurangkan daripada 6.7% pada tahun 2009 kepada 4.5% pada tahun 2012. Pada tahun 2013, kerajaan akan memastikan paras defisit fiskal terus menurun pada 4% KDNK. Bagi jangka sederhana, kerajaan akan berusaha untuk mencapai tahap defisit 3% KDNK pada tahun 2015 tanpa menjejaskan momentum pertumbuhan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Bagi jangka panjang pula, kerajaan akan terus komited untuk mencapai sasaran bajet berimbang pada tahun 2020. Selain itu, kerajaan juga komited untuk memastikan paras hutang kerajaan persekutuan sebagai peratusan KDNK tidak melebihi 55% dan perbelanjaan mengurus tidak melebihi hasil. Untuk macam Ombudsman Agri yang berhormat, kerajaan yakin bahawa usaha-usaha di atas serta inisiatif-inisiatif lain yang akan diumumkan semasa pembentangan Belanjawan 2014 pada Jumaat 25 Oktober ini akan terus memacu pertumbuhan ekonomi negara pada tahap yang lebih tinggi serta sasaran status negara maju akan berjaya dicapai. Pertumbuhan ekonomi negara yang menggalakkan dalam tempoh suku kedua tahun ini iaitu pada tahap 4.3% dan suku pertama sebanyak 4.1% akan terus mampan meskipun negara berhadapan dengan persekitaran luar yang kian mencabar. Dengan perkembangan ini, KDNK negara telah mencatat pertumbuhan kukuh sebanyak 4.2% dalam tempoh 6 bulan pertama 2013. Pertumbuhan ini disokong oleh sumber pertumbuhan ekonomi domestik, kekuatan daya tahan dalaman, dan asas-asas ekonomi yang kukuh. Meskipun ekonomi global masih mengalami ketidaktentuan dengan asas ekonomi yang kukuh ini, kita percaya pertumbuhan KDNK negara boleh capai seperti yang disasarkan. Ini kerana prestasi ekonomi negara terus berkembang, disokong oleh perancangan kerajaan yang efektif, serta dipacu oleh asas ekonomi domestik yang mampan, terutamanya perbelanjaan permintaan domestik. Permintaan dalam negeri mencatat kadar pertumbuhan yang tinggi sebanyak 7.3% pada suku kedua 2013, disokong oleh peningkatan perbelanjaan penggunaan swasta sebanyak 8% berikutan pasaran kerja yang stabil dan pertumbuhan pendapatan yang berterusan. Sementara itu, kenaikan satu tangga gaji mulai 1 Julai 2013 bagi kaki tangan awam dan bantuan rakyat satu Malaysia dan lain-lain bantuan dapat membantu merancangkan lagi aktiviti penggunaan swasta dan ekonomi setempat. Jumlah pelaburan swasta pada harga semasa telah meningkat lebih tinggi sebanyak 14.4% kepada 47.3 bilion dalam tempoh suku kedua tahun 2013 berbanding 38.4 bilion dalam tempoh suku pertama tahun 2013. Pelaburan ini tertumpu dalam subsektor perkhidmatan, pelaksanaan projek infrastruktur yang berterusan, dan pengembangan kapasiti dalam sektor minyak dan gas. Pada masa yang sama, pelaburan swasta kini menyumbang 68.8% daripada jumlah keseluruhan pelaburan negara. Trend ini menunjukkan bahawa pertumbuhan ekonomi lebih banyak dipengaruhi oleh sektor swasta dan dijangka akan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Di samping itu, pelaksanaan projek infrastruktur di bawah program transformasi ekonomi ETP dijangka akan turut memberi impak positif kepada pertumbuhan ekonomi. Antara projek berimpak tinggi di bawah ETP adalah termasuk MRT Sungai Buloh Kajang di Lembah Kelang dan pemanjangan aliran LRT bagi aliran Kelana Jaya serta aliran Ampang. Selain daripada itu, projek pembangunan koridor seperti projek Medini Iskandar di Iskandar, Malaysia dan Terminal Minyak dan Gas Sabah Sarawak SOGT di wilayah koridor Sabah akan turut menyumbang kepada pertumbuhan sektor pembinaan dan menjadi pemangkin kepada pertumbuhan sektor lain. Terima kasih. Ya, sila Kulim Bandar Baru. Yang Hormat Datuk, kalau kita melihatkan angka yang diberikan Hormat Datuk, menunjukkan bahawa keadaan ekonomi negara ini cukup baik.
Tetapi permasalahannya kita ini ialah apabila kita turun di bawah, kita boleh merasai rakyat dalam keadaan yang sudah salah, dalam keadaan yang cukup bimbang. Konon-kononnya negara hari ini sedang berhadapan dengan krisis ekonomi. Tambah lagi kita juga yakin bahawa untuk kita meningkatkan ekonomi, kita bukan sahaja perlu menerima keyakinan rakyat, tapi kita juga mesti mendapat keyakinan pelabur. Baru-baru ini rakyat dikejutkan apabila kerajaan meningkatkan subsidi. Walaupun saya percaya kita semua yang boleh berfikir ini merasai bahawa ia perlu dilakukan untuk memastikan bahawa akaun semasa negara berada dalam tahap yang baik, tapi tidak kepada rakyat. Soalan saya ialah, apakah langkah kerajaan untuk memastikan angka-angka yang baik itu dapat kita terjemahkan di bawah, supaya rakyat merasai bahawa ekonomi negara cukup baik dan pelabur juga merasai bahawa ekonomi negara ini diuruskan bukan dengan secara ad hoc tapi lebih bersistematik. Terima kasih. Sila. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kurim Bandar Baru. Kita ingin menyatakan di sini bahawa tiada krisis ekonomi yang berlaku di negara kita. Itu satu fakta, dan angka-angka yang saya nyatakan tadi adalah statistik yang benar, dan angka-angka itu adalah tepat sebagaimana dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berkaitan seperti Bank Negara dan juga daripada peringkat antarabangsa IMF dan juga World Bank. Rakyat serba salah kita mengakui apabila berlaku penurunan subsidi 20 sen yang dispin dengan baik oleh pihak pembangkang. Pihak pembangkang telah spin perkara itu dengan baik, kata harga minyak naik dan sebagainya. Itu memang kerja mereka lah. Mereka tidak mahu negara ini jadi elok. Kalau lagi tak elok, lagi baik untuk mereka. Keluar pula sahabat saya, Pokok Senang. Saudara ahli-ahli yang berhormat, percayalah bahawa apa yang kita lakukan itu adalah untuk kebaikan jangka panjang. Kita turunkan subsidi 20 sen, masih lagi subsidi kita tanggung begitu besar, 24 bilion, 2 bilion sebulan. Angka itu terlalu besar untuk ditanggung, dan itu baru subsidi petroleum, belum lagi subsidi-subsidi yang lain. Keseluruhan jumlah subsidi ialah 44.1 bilion ataupun 15% daripada keseluruhan perbelanjaan bajet 2013. Apabila kita berikan subsidi, tidak ada rakyat yang ucap terima kasih. Selama ini mereka tidak perasan bahawa diesel itu ada RM1 subsidi. Apabila kita tarik jadi 80 sen, maka heboh seluruh Malaysia. Mereka tidak sangka rupanya ada 83 sen subsidi untuk RON 95. Apabila kita tarik 20 sen jadi 63 sen subsidi, maka heboh satu Malaysia. Sebenarnya itu adalah untuk rasionalisasi subsidi supaya pihak yang berkaitan akan dapat manfaat. 30% sahaja perbelanjaan daripada keseluruhan RON 95 di Malaysia ini ditanggung dan dibelanjakan oleh mereka yang berdapatan 3,000 dan ke bawah. 70% lagi perbelanjaan petroleum itu digunakan oleh mereka yang berpendapatan 3,000 dan ke atas. Oleh kerana itu, subsidi sebenarnya menguntungkan pihak yang pendapatan sederhana dan tinggi dibanding dengan pihak berpendapatan yang rendah. Oleh itu, pada bajet 25 bulan 10 di Dewan Mulia ini, maka kerajaan akan mengumumkan banyak perkara, dan kita tunggulah pada saat ketika itu untuk kita meredakan segala keresahan yang disebut oleh Yang Berhormat tadi. Ya. Silakan Kuala Nurus. Terima kasih Datuk Timbalan Ketua. Saya tertarik bila Timbalan Menteri menjawab tak ada krisis ekonomi. Tetapi kalau kita tengok subsidi minyak dikurangkan. Kalau tak ada krisis, kenapa dikurangkan? Persoalan kewangan. Saya rasa persoalannya timbul pada cara kerajaan berbelanja harta negara hingga sampai tahap ini sudah lebih 5 bilion hutang negara. Mengajak kita untuk melihat pada firman Allah Subhanahu Wa Taala konsep berbelanja, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtulu wa kana baina dzalika qawama. Bila berbelanja tidak boros, tidak kedeku, ambil jalan pertengahan. Soalan saya, bagaimanakah kerajaan plan kerajaan untuk meyakinkan rakyat bahawa kerajaan sememangnya berhemah dalam membelanjakan harta negara,
tidak boros, hingga akhirnya kerajaan tidak perlu untuk mengurangkan subsidi hingga menyebabkan harga minyak naik. Hatta kadang-kadang berlaku penggunaan duit secara sembrono yang kita bimbang. Hatta di tempat saya semalam, masjid runtuh. Masjid yang dibuat 2 tahun, nilai 6 juta runtuh. Menimbulkan persoalan sejauh mana duit itu digunakan, adakah bertempat yang patut, pada jumlah yang patut. Ini persoalan yang kita kena bincang. Jadi soalan saya, sejauh mana kerajaan boleh meyakinkan rakyat bahawa tak ada pemborosan dalam penggunaan harta negara. Terima kasih. Kepada Ros yang berhormat, kalau dengar yang berhormat ni, masjid runtuh, padahal yang ditunjukkan di TV itu sebahagian daripada bumbungnya runtuh, bukan seluruh masjidnya runtuh, sebahagian bumbung. Pihak pembangkang ni kalau dia bercakap, ahli-ahli yang berhormat, pihak pembangkang ni kalau dia bercakap, memang bukan hanya masjid runtuh, negara ni runtuh kalau mereka bercakap dan bersarah di luar. Tadi yang berhormat menyebut, memanglah kita memang nak elakkan perkara itu, sepatutnya memang tidak berlaku. Bumbung sebahagian masjid itu runtuh, itu sepatutnya tidak berlaku, tetapi jangan sebut perkara yang semacam keseluruhannya, semacam negara ini teruk benar, saya ingin membandingkan. Tadi yang berhormat ada menyebut tentang hutang. Angka yang berhormat sebut tadi itu silaplah. Hutang ni 519.3 bilion, ataupun 51.5% daripada KDNK. Adakah perkara ini tidak terkawal? Itu daripada mauduk soalan tadi itu, adakah kita ni boros dan sebagainya. Mari kita banding dengan negara lain. Nisbah hutang kerajaan kepada KDNK, kita telah meletakkan shillingnya 55%, tak boleh lebih. Itu kita sendiri yang meletakkan 55% daripada KDNK, jumlahnya 51.5%. Sekarang ini pada 30 hari bulan Jun 2013 berjumlah 519.3 bilion. Kalau kita tengok Amerika Syarikat 75.1% kepada KDNK, Greece 181.8% KDNK, Ireland 122.9% daripada KDNK, Jepun 223% kepada KDNK, Portugal 133.3% kepada KDNK, Singapura negara jiran 105.7% daripada KDNK, Spanyol 94.2% daripada KDNK, Itali 133% daripada KDNK, United Kingdom 93.7% daripada KDNK, Malaysia meletakkan shilling 55% daripada KDNK, dan sekarang ini baru 51.5%, itu pun 96.8% daripada 519.3 bilion itu adalah hutang dalam negeri, dan kita berhutang di luar negara baru 16.5 bilion ataupun 3.2% hutang luar negeri. Jadi kita mengatur ekonomi negara ini dengan baik, percayalah. Terima kasih. Saya jemput Puan Elis Lau Kion Yeng. Terima kasih Bapak Speaker. Soalan saya nombor 8. Sila, Yang Muhammad Menteri. Terima kasih Yang Mulia daripada Sibu Lanang. Lanang tu di Sibu Muhammad. Untuk makluman ahli yang Muhammad dan Dewan Yang Mulia ini, jumlah anggota rela berakhir pada 11 September 2013 selepas pembersihan adalah seramai 2.880.111 orang. Pecahan mengikut negeri: Johor 170.465, Kedah 143.376, Kelantan 239.400 orang, Melaka 87.312, Negeri Sembilan 114.312, Pahang 189.837, Perak 274.565, Perlis 36.351, Pulau Pinang 226,
208,263, Sabah 288,014 orang, Sarawak 215,430, Selangor 521,035 orang, Terengganu 206,211 orang, sementara yang terakhir wilayah 167,449 orang. Dan syarat untuk memasuki anggota ROLA ialah seorang yang berumur 18 tahun ke atas, warga negara Malaysia, bukan anggota tentera ataupun polis, ataupun cawangan-cawangan tentera dan polis, ataupun mana-mana pasukan atau skim sukarelawan yang ditubuh di bawah nama undang-undang bertulis. Tuan yang ketua, imbuhan yang diberi kepada rela pegawai ataupun ketua platun dan pegawai perhubungan ke atas ialah RM7.80 sejam, sementara angkau biasa iaitu private ke subsarjan RM6 sejam. Kursus asas rela juga diberi. Yang kedua, kursus kuat muda rela, kursus pengurusan dan pengendalian senjata api, kursus kepimpinan dan pengurusan rela, kursus bantuan khas rela, kursus ketua platun rela, kursus ketua perhubungan rela kawasan. Jawapan kepada soalan yang kedua, iaitu B, untuk menguang rahmat, jumlah allowance yang diberi kepada anggota rela sejak tahun 2008 ialah sebanyak RM136,543.20 Pecahan allowance anggota rela mengikut tahunan adalah seperti berikut. Tahun 2008 1,285,523.50 sen. 2009 1,428,358 dan 80 sen. Tahun 2010 8,729,919 ringgit. Tahun 2011 29,416 227,20 sen. Tahun 2012 63,943,945 ringgit 10 sen. Pada Ogos 2013 32,151,569,60 sen. Sekian, teman. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Kita sering nampak angkatan rela menjalankan tugas seperti meronda-ronda di jalan raya, di kawasan dan banyak kali di kedai kopi. Dan kadang-kadang mereka menjaga trafik. Apakah peranan mereka dan tanggungjawab angkatan rela yang sebenarnya? Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih, Ahmad. Jawab soalan sendiri. Petrol di kawasan-kawasan mereka sendiri, di kampung mereka sendiri, di kedai kopi, di pasar raya, itulah kerja mereka. Pakai uniform, latihan yang dibagi ialah asas untuk mengetahui undang-undang juga asas dan juga membantu aktiviti-aktiviti kawasan. Tetapi yang hormat, ini adalah tugas sukarelawan mereka, bukan dikendalikan oleh pihak kerajaan, upahan dan imbuhannya. Jadi tugas rela apabila dikendaki oleh pihak polis, rela juga boleh membantu polis dalam mengendalikan tugas-tugas polis, tugas-tugas JPAM, Jabatan Pentadbiran Pertahanan Awam, tugas tentera pun boleh juga dipanggil oleh kerana mereka juga mempunyai latihan kalau dijemput, ataupun dijemput oleh pihak-pihak tertentu. Organizer mana-mana function juga boleh
membantu dengan syarat bantulah mereka juga. Terima kasih. Ya, baiklah Yang Amat, selesai sudah kita soalan jawab lisan kita pada pagi ini.